Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan sambung punya DPR. Okay, hari ini kita nak belajar tentang percutan graviti dan jatuh bebas. Jadi di akhir kelas ni saya berharap semua dapat menyatakanlah apakah perbezaan antara apakah dimasukkan dengan daya graviti bumi dan percutan graviti. Di samping tu berkenaan dengan jatuh bebas. Jadi tiga-tiga benda ni adalah benda yang berbeza lah walaupun semuanya adalah berkaitan dengan jatuh. Okey, kemudian awak juga akan tengok sikit graf laju masa. Ya, gimana? Graf secara masa untuk objek yang mengalami jatuh bebas dan objek yang bergerak melawan daya graviti ataupun anti-graviti lah. Okey, jadi kita mulakan dengan percutan graviti dan jatuh bebas dulu. Okey, jadi percutan graviti. Ini adalah Newton, Isaac Newton ni dialah yang jumpa konsep ataupun teori tentang graviti. Jadi macam mana dia tahu ni sebab dia duduk bawah pokok apple, kemudian ada sebiji apple jatuh tepat pada dia. Tepat pada dia. Kenapa apple ni tak naik ke atas dulu kemudian baru jatuh ataupun kenapa tidak jatuh ke tepi? Macam itulah. Jadi apple ni dari situ dia buat kajian dan dia dapati apple ni jatuh adalah kerana disebabkan oleh daya graviti. Maksudnya daya graviti ni daya yang boleh menarik benda ke arah dia lah. Jadi semasa ketan 2 dah diperkenalkan. Jadi objek di sekeliling kita ni ditarik ke arah pusat graviti bumi oleh daya graviti bumi. Jadi kan bumi yang bulat ni seolah-olahnya di tengah dia ni, okey seolah-olah ni lah semasa tu lah masa dia nak come out dengan teori ni, dia cuma tahu di tengah-tengah bumi ni ada satu benda yang boleh menarik semua objek ke arah dia menyebabkan kita tak terjatuh. Kalau fikir logik bumi tu bulat, kita duduk ke atas dia, kita berdiri di atas dia. Sepatutnya bumi kan berputar. Jadi sepatutnya semasa berputar tu logiknya kita ni jatuh lah. Sebab bumi berputar, bila bumi berputar dia menghasilkan daya. Jadi benda yang berputar ni mesti akan jatuh. Tapi kenapa kita tak jatuh? Kenapa kita masih kaki berada di atas tanah? Padahal kita ni berada di atas bumi. Jadi semua kita ni tak jatuh sebab kita ni ditarik oleh daya graviti bumi. Kemudian daya graviti inilah yang menyebabkan objek sentiasa jatuh ke bawah. Maksudnya seolah-olah kita mendekat ke bawah lah. Sebab tu kalau kita lempar apple dan apple tu tidak terkeluar daripada atmosfera bumi, maksudnya macam mana pun dia tetap akan jatuh ke bawah. Sebab ada benda, ada teras di dalam tengah-tengah bumi ni akan menarik semua objek mengarah ke dia. Okay? Jadi sesuatu objek yang jatuh akibat daya graviti, kita akan panggil dia mengalami percutan graviti. Okay, simbol yang digunakan adalah G. Okay, ini adalah simbol digunakan untuk percutan graviti. Okay, bab ni memang banyak simbol lah. V adalah halaju akhir, U halaju awal, A adalah percutan. Ini tambah satu lagi, G percutan graviti. Okey, berapakah nilai G? Macam mana nak tahu nilai G? Okey, ada satu eksperimen, eksperimen 11.1 ni, kita letak yang kemasa detik, kemudian kita letak objek, kemudian kita ni pemberat ni lah objek dia ni, dia akan jatuh ke bawah dan kita masa dia jatuh ke bawah ni diambil oleh jangka masa detik ni. Sama saja. Kalau 1 detik 0.02 saat. Masih sama. Cuma kali ni dia nak tengok berapa percutan graviti yang ada pada objek bila dia jatuh. Okey. Kemudian daripada eksperimen ni dapatlah nilai percutan graviti daripada pita detik ni lah. Okey, kira dan kita dapat yang ni kita tak boleh buat, kita tak buat ni Dan dari situ kita dapat kira berapakah nilai percutan graviti. Okey, secara teorinya, secara amnya, di permukaan bumi nilai percutan graviti adalah 10 minit per saat per saat.
Maksudnya dia jatuh 10 minit pula, meter. Dia jatuh seolah-olah satu saat bahagi 1 saat itulah 10 meter. Dia boleh jatuh 10 meter dalam masa saat bahagi saat. Maksudnya sangat-sangat laju. Dan dia ni bergantung kepada berat objek yang jatuh. Tengok ni lah. Bergantung pada objek yang jatuh. Kalau awak main taman tembak air kan, bumerang yang air tinggi kita naik betul kita turun ke bawah kan. Pasal tak orang yang lebih berat dia kena duduk di bahagian depan. Dia tak boleh duduk di bahagian belakang sebab bila bumerang tu, bila pelampung tu jatuh, kalau orang yang lebih berat berada di belakang, pelampung tu akan melantun. Pelampung tu akan terbalik, akan terkilas lah. Tapi kalau orang yang lebih berat berada di depan, pelampung tu akan jatuh dengan cantik dan masuk ke dalam air. Okey. Jadi pecutan graviti asal dia begini, kemudian selebihnya dipengaruhi oleh berat badan lah, berat objek. Okey, satu lagi perkataan ada tentang jatuh bebas. Okey, jatuh bebas ni adalah keadaan apabila objek jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Tindakan graviti sahaja. Maksudnya, contoh selai kertas tak jatuh bebas kerana gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Awak ada satu kertas, awak cuba jatuhkan daripada tingkat 4 ke tingkat bawah sekali. Daripada kelas awak tu, daripada kelas 4 Arif tu, cuba jatuhkan ke bawah. Dia tidak jatuh, kertas ni dia melayang-layang. Padahal kita dah belajar tadi, secara teorinya, semua benda akan jatuh ke bawah directly. Sebab dia ada graviti. Tapi kenapa kertas, bila dia jatuh ke bawah, dia melayang-layang? Dia tidak jatuh straight ke bawah. Dia melayang lah. Dia ringan dan dia ada rintangan udara. Kalau dia batu, walaupun ada rintangan udara, batu awak lepas daripada keterangan Pak Arif tu, masih tetap jatuh ke bawah straight. Kalau batu tu saiz besar lah. Tapi kalau kertas, awak jatuhkan dia ke bawah, dia tak akan jatuh lurus kena bawah. Tak boleh. Tapi dia akan melayang-layang. Kenapa? Sebab dia dipengaruhi oleh rintangan udara. Udara ni ada rintangan dia. Terutamanya dalam keadaan berangin lah. Bila udara bergerak, kita panggil angin. Okay, rintangan udara ni boleh datang, pertama mungkin daripada cuaca, kemudian mungkin juga boleh datang daripada objek lain lah, daripada kipas, daripada tiupan. Jadi, objek yang jatuh bebas, sepatutnya mempunyai pecutan graviti yang sama tanpa mengira jisim dan bentuknya. Sepatutnya semua benda ni kalau dia jatuh bebas, kalau dia dalam keadaan jatuh bebas, dia akan jatuh sama-sama ke bawah. Contoh, cikgu lepaskan sehelai kertas dengan satu batu dalam kawasan yang tiada rintangan udara. Kertas dan batu ni akan jatuh sama-sama ke bawah. Sepatutnya. Itulah baru kita katakan sebagai jatuh bebas. Tapi bila dia dipengaruhi oleh faktor luaran, seperti contoh rintangan udara, kita tak boleh panggil dia lagi sebagai objek jatuh bebas. Faham Jadi sebenarnya jatuh bebas berlaku dalam keadaan vacuum. Dalam keadaan tak ada udara lah. Sebab tu kalau awak tengok angkasawan bila dia berada di ISS, dia berada di ruang angkasa lepas adalah keadaan yang vacuum. Dia tak ada udara, tak ada oksigen, semua tak ada. Jadi angkasawan kena pakai tong gas, tong oksigen tu untuk dia bernafas. Dan awak tengok, dia susahnya nak pijak dalam kapal angkasa tu. Apa yang berlaku adalah dia akan terapung-rapung. Kenapa? Sebab itu adalah keadaan vacuum. Tak ada udara, tak ada ruang yang tak ada udara. Okey. Jadi di dalam kebuk vacuum, sehelai bulu ayam dan bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Samalah contoh cikgu bagi tadi. Kalau cikgu ada satu ruang vacuum, cikgu lepaskan sehelai kertas dengan sebiji batu, dua-dua ni akan jatuh ke bawah pada kadar yang sama. Dengan syarat berlaku dalam keadaan vacuum. Iaitu keadaan yang tak ada udara langsung. Dan inilah yang berlaku di angkasa lepas.
Daripada konsep ni lah dia orang belajar macam mana untuk bergerak di dalam kapal angkasa lepas. Okey. Itu kalau jatuh bebas. Okey, ni ada satu gambar. Adakah penunjuk udara itu mengalami jatuh bebas? Ni fikir lah. Jatuh bebas ke ni? Tidak dia jatuh ke bawah Jatuh ke bawah. Siapa lagi berat, dia lagi cepat jatuh bawah. Sebab tu dia kena pakai, sebab tu dia belajar cara sampai dia masuk ke ruang yang ada udara, dia kena cepat buka beg payung terjun ni. Okey. Graf. Ini adalah graf untuk objek mengalami keadaan jatuh bebas. Okey. Dia adalah graf gerakan linear lah, maksudnya lurus sahaja. Tengok daripada keadaan kosong, halaju kosong, kenapa? Sebab dia tak bergerak. Dia sampai ke bawah, sampai ke landasan, halaju dia akan bertambah. Okey. Jadi inilah dia punya graf. Pada asalnya pada masa kosong, iaitu pada masa dia belum dilepaskan, masa kosong lah. Okey. Bila masa contoh mungkin sini 3 saat, okey, halaju dia sudah semakin bertambah. Sebab dia bergerak ke bawah. Jadi halaju bertambah. Okey, apabila objek dilepaskan, halaju objek bertambah dengan seragam. Okey, kecuruman graf halaju masa adalah sama dengan pecutan. So, graf halaju melawan masa menggambarkan pecutan yang berlaku pada objek yang berlaku. Jadi pecutan ini kita panggil sebagai pecutan graviti. Okey, untuk graf sesara masa pula, kalau sesara lawan masa, okey, sebelum dilepaskan objek adalah sifar. Betul lah. Sebelum dilepaskan, jarak tak ada. Kosong sebab dia belum dilepaskan. Jadi tak ada jarak pun untuk bola tu sampai, untuk batu tu sampai, untuk kertas tu sampai. Tak ada. Kemudian selepas beberapa saat, contoh kat sini mungkinlah 2 saat, sebaik sahaja objek itu dilepaskan, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Okay. Daripada atas tingkat 4 arif tu, okay, daripada tingkat 4 arif tu, kita nak lepaskan, masa kita pegang bola di koridor, koridor tu, dia pegun, kosong. Bila kita lepaskan je, objek itu bergerak dengan halaju yang kecil. Halaju dia masih kecil. Kenapa? Sebab dia baru saja dilepaskan. Jadi nilai kecurunan ni adalah sikit. Kecurunan condong dia tu. Kalau kecurunan dia tinggi, maksud halaju tinggi lah. Kalau kecurunan dia rendah, tak berapa cerun agak landai, jadi kecurunannya adalah tinggi. Bermaksud halajunya adalah kecil. Kemudian semakin bola tu nak sampai ke tanah, halaju dia bertambah. Maka kita tengok dia punya kecurunan graf ni, kalau kita lukis segitiga kat sini, kecurunan dia sekarang semakin bertambah, semakin cerun. Jadi nak menunjukkan bahawa semakin dekat objek tu ke bawah, semakin bertambahlah halaju dia. Sebab tu kalau objek terjatuh daripada tingkat yang tinggi, okey, berbanding dengan, okey, contohlah awak lepaskan batu daripada tingkat 4 arif dan awak lepaskan batu daripada tingkat 1 tingkatan 5 tu. Okey. So kalau awak lepaskan daripada kelas tingkatan 5, halaju dia tidaklah, perbezaan halaju tu tak sebesar daripada awak lepaskan daripada kelas awak di tingkatan 4 arif tu. Okey. Jadi semakin dekat nak sampai ke landasan ataupun ke tanah, semakin bertambah halaju dia. Jadi halaju di hujung ni lebih besar berbanding dengan halaju pada saat dia dilepaskan. Jadi graf sesaran melawan masa adalah graf untuk halaju. Okay, itu adalah untuk jatuh bebas. Kalau untuk kita baling pula bola ke atas atau kita baling pula batu ke atas, itu adalah gerakan anti-gravity. Objek yang bergerak melawan daya graviti. Awak ambil batu, awak cuba baling ke tingkatan 4 arif. Jadi sekarang awak melawan graviti. Jadi awak bergerak melawan daya graviti ataupun kita panggil sebagai anti-gravity. Okey, jadi kita tengok dia punya graf pula. Okey.
sebelum tu. Kalau kita cuba lempar atau kita cuba baling batu daripada bawah, maka batu tu daripada bawah dia adalah kosong. Laju dia kosong sebab dia belum dibaling lagi, dilontarkan lagi. Pada saat awak lontarkan, laju dia akan bertambah. Okey, dan akhirnya pada ketinggian maksimum yang batu tu boleh pergi, laju dia stop. Laju dia kosong sebelum dia jatuh semula ke bawah. Jadi sasaran adalah maksimum. Okay, kita tengok dia punya graf. Okay, untuk graf laju lawan masa anti-gravity, okay, laju dia adalah daripada pada masa kosong tu awak belum gerak, belum lontar lagi. Pada saat awak lontar saja, bila objek dilontar ke atas, objek mula bergerak dengan laju V, okay, laju meter per saat. Okay. Kemudian awak baling saja, okay, dia akan, laju dia akan berkurang. Awak baling daripada daripada bawah, baling batu ke 4 arif, okey. Dia nak sampai daripada tingkat bawah tu ke tingkat 5, laju. Daripada tingkat 5 nak naik ke tingkat 3, perlahan sikit. Nak daripada 3 ke tingkat 4 arif tu, dia dah sampai sasaran maksimum. Dan akhirnya laju dia adalah kosong. Bila laju dia kosong saja, bermaksud dia bersedia untuk jatuh semula ke bawah. Laju objek semakin berkurang apabila objek bergerak ke atas. Jadi keturunan graf laju masa adalah negatif. Terbalik. Ke bawah. Ke bawah. Kalau tadi ke atas. Ini adalah objek jatuh. Ini adalah objek dilontarkan daripada bawah ke atas. Angah, adik nangis. Angah. Tak ada. Okey, pada ketinggian maksimum, laju objek adalah sifar. Bila awak baling batu tu sampai ke atas, dia dah maksimum dah yang dia boleh pergi, sasaran boleh pergi last. Dia, bila laju dia kosong, maksudnya dia bersedia untuk bergerak, untuk jatuh balik ke bawah. Nangis lah. Okey, itu untuk graf laju lawan masa. Maksudnya pecutan dia ke bawah lah, berkurang lah. Okey, untuk graf sesaran masa pula, okey, pada masa kosong sesaran adalah kosong. Pada masa kosong, masa awak pegang batu tu boleh lontar lagi, jadi jarak tak ada lah. So sesaran kosong lah. Okey, sebab saja objek dilontarkan ke atas, objek akan bergerak dengan laju V. Pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Okay, kemudian bila awak lontar saja, maka bila batu tu bergerak saja ke atas, maka sudah ada jarak dia, sudah ada sesaran dia. Bila ada jarak dan ada arah, maka dia ada sesaran lah. Okay, kemudian objek bergerak ke atas dengan laju semakin kurang dan akhirnya sesaran menjadi maksimum laju sifar. Okay, bila dia dah boleh pergi setinggi mana yang dia boleh pergi dah, berdasarkan berapa daya yang awak, berdasarkan berapa banyak tenaga yang awak bagi untuk awak lontar batu tu, dia dah sampai maksimum. Bila laju dia kosong, sifar berhenti, maksudnya dia objek berhenti buat seketika dan akhirnya dia akan jatuh semula ke bawah. So graf dia jadi beginilah. Ini adalah graf sesaran masa untuk objek anti-gravity. Okay. So ada perbezaan lah. Tapi kalau awak faham dia punya explanation ni, cikgu rasa bagilah graf apa pun boleh explain dengan baik, bercerita dengan baik lah. Okay. Ini ada eksperimen untuk cipta ruang vacuum. Ni pump vacuum ni kerja dia untuk keluarkan semua udara yang ada dalam tube silinder ni. So awak akan nampak kertas ke, letaklah batu ke, bulu ayam ke, burung punya pelepah ke, semua akan jatuh pada masa yang sama. Okay. Okay, ni ada cerita tentang menara condong. Okay, Galilei, okay, dia ni ada buat eksperimen lah pada tahun 1915-89 hingga 1992. 3 tahun dan dia lepaskan 2 peluru bulat yang memiliki desain berbeza secara serentak dari atas menara condong Pisa
Okay, melaju berpisah. Dan dia dapati objek-objek berlainan jisim dengan masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. So dia tengok walaupun dua jisim yang berbeza, masa yang jatuh hampir sama tapi tidak sama lah. Tidak sama. Hampir sama atau tidak sama. Okay, ini adalah projek yang kena buat sepatutnya. Okay, ni sepatutnya ada projek yang kena buat lah. Tapi mungkin kita akan buat selepas kita buka sekolah. Awak kena buat awak punya payung terjun sendiri. Okay, dari situ kita tengok payung terjun siapa yang boleh landing yang boleh landing daripada kelas Pak Arif tu, boleh landing dengan baik tanpa rosak bila sampai ke tanah. Okay. Okay, kemudian okay, habis tu kita nak masuk jisim dan inisial sikit. Okay, untuk jisim dan inisial ni, okay, awak akan belajar tentang inisial. Inisial ni adalah kebolehan, sifat semula jadilah. Jadi kita untuk menahan perubahan, untuk menentang perubahan objek. Okay, untuk menentang perubahan keadaan asal objek. Okay, jadi kita tengok jisim dulu. Okay, masa kita satu dah terkenalkan dengan istilah jisim. Jisim ialah kuantiti jirim yang terkandung dalam satu objek. So ada apple. Okay, jisim apple adalah jirim yang ada dalam apple tu lah. Jadi unit SI adalah kilogram. Dan nilai jisim bagi satu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Maksudnya jisim apple ni 190 gram ni, begitulah keadaannya kalau jirim dalam dia, isi apple dalam dia ada banyak ni. Tapi kalau jirim, isi apple ni dah dimakan oleh tikus contohnya, jirim berkurang, maka jisim juga akan berkurang. Okey Okey. Itu adalah jisim, unit dia adalah kg, bukan gram kg. Inisial adalah sifat semula jadi suatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun, dalam keadaan tak bergerak atau sedang bergerak. Okay, dia bukan satu kuantiti fizik, maksudnya tak boleh dikira, maka tak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Okay, tak ada nilai fizik, tak ada kuantiti fizik, maksudnya tak boleh nak kira lah. Okay, macam ni kita nak contoh inisial. Okay, ni shilling. Shilling ni bergerak? Tidak. Okey, letak atas satu cardboard. Kemudian cardboard ni ditarik. Apabila cardboard disentap dengan laju, okey, dengan laju, duit shilling akan jatuh ke dalam gelas. Inisial duit shilling itu mengekalkan keadaan asal duit shilling iaitu keadaan pegun. Okey, keadaan asal dia adalah senyap, tidak bergerak, pegun. Bila kita tarik cardboard ni, dia akan jatuh. Okey, dia akan jatuh ke bawah. Dalam keadaan dia tak bergerak jugalah. Pegun lah. Okay, duit shilling itu tidak bergerak bersama cardboard, sebaliknya jatuh ke dalam gelas akibat daya graviti. Sepatutnya shilling ni bergerak sama-sama lah dengan cardboard ni bila kita tarik cardboard. Tapi disebabkan dia ada inisial dia sendiri cuba menentang perubahan objek tu, perubahan keadaan asal tu, maka dia akan jatuh ke bawah sebab ada tarikan graviti. Itu untuk yang pegun. Kalau untuk yang objek bergerak, okey, contoh bila kita berdiri dalam bas, okey, kita pegang, bila kita berdiri dalam bas atau bila kita duduk dalam kereta, kita pakai seat belt kan, okey, kalau tiba-tiba bas tu ataupun kereta kita tu brake mengejut, brake mengejut, berhenti mengejut, apa jadi? Badan kita akan ke depan sikit. Daripada keadaan asal ni, bila tiba-tiba kereta brake, kita akan ke depan. Kemudian kita akan patah balik ke belakang lah. Okey. Kenapa berlaku? Okey, ini penerangan dia. Apabila kereta api bergerak, penumpang dalam kereta api juga bergerak. Betul lah. Okey. Bila kereta api itu berhenti tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke depan. Kereta berhentilah. Brake. Tapi badan ke depan. Kenapa? Sebab inisial mengekalkan keadaan asal kita yang bergerak. Jadi penumpang tu tergerak ke depan lah. Sama contoh macam kita punya
payung. Bila kita guna payung dalam hujan kan ada titis-titis air hujan kan. Bila kita pusing payung, betul bila payung tu berhenti, air akan terus bergerak. Air pada payung tu akan terus bergerak dan jatuh ke bawah. Kenapa air tu masih terus bergerak? Sebab dia mengikut keadaan asal dia yang bergerak semasa payung tu berpusing. So dia kekal lah. Dia mengekalkan keadaan pergerakan itu. So air akan terus jatuh ke bawah. Okay, jadi inersia ni selarilah dengan hukum gerakan Newton pertama oleh Sir Isaac Newton, iaitu hukum gerakan Newton pertama. Jadi hukum gerakan Newton pertama menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya, iaitu sama ada pegun, tak bergerak, atau sedang bergerak dengan laju malar. Maksudnya kelajuan yang sama jika tiada daya luar yang bertindak terhadapnya. Maksudnya kalau kita pakai seatbelt kereta dengan kejap, keadaan betul. So kalau kereta brake pun mungkin kepala kita je lah ke depan. Badan kita masih kekal lah di kerusi. Masih kekal di kerusi. Tapi kalau kita duduk dalam kereta tak pakai seatbelt, bila kereta brake, bukan saja kepala ke depan, badan pun ke depan sekali. Sebab keadaan asalnya kereta bergerak, maka kita juga bergerak. Tiba-tiba kereta berhenti. So kita dalam keadaan bergerak ni, so badan kita akan terus kekal ke depan. Ambil masalah untuk kembali ke belakang. Itu adalah inersia. Jadi dia ni memenuhi hukum gerakan Newton pertama. Tapi kalau kita pakai seatbelt, badan kita kalau bergerak pun mungkin sikit sajalah sebab kita telah pun ditahan oleh seatbelt tu. Kita telah pun ditahan oleh seatbelt tu, maka kita selamatlah di dalam kenderaan yang brake mengejut. Itu sebenarnya adalah satu kempen kenapa kena pakai tali pinggang keledar bila masuk kenderaan, terutamanya untuk bayi. Untuk bayi dan kanak-kanak, kalau dia tak duduk dalam car seat, kalau kata kereta brake mengejut dia dengan jisim dia yang kurang, dengan berat badan dia yang sedikit, so dia akan melayang lebih dahsyat ke depan. Berbanding dengan ibu atau ayah dia atau nenek atau atuk dia yang duduk dengan yang mempunyai berat badan yang lebih besar. Maksudnya lebih berat lah daripada kanak-kanak. Itu kesan dia. Kemudian jadi apa kaitan inersia dengan jisim? Itulah macam dia kata tadi lah. Inersia dipengaruhi oleh jisim. Kanak-kanak dalam kereta yang tak pakai seatbelt dengan orang dewasa yang tak pakai seatbelt dalam kereta, pada kereta yang sama, kalau dia brake, tak sama kesan dia. Tak sama kesan daripada kanak-kanak, tak sama kesan daripada orang dewasa tersebut. Okey. Semakin besar jisim satu objek, semakin besar inersia objek tersebut. Okey. Jisim yang kosong, troli kosong, jisim kecil lah. Jadi inersia juga kecil. Jadi troli ni mudah digerakkan. So dia melayang lah. Sebab dia ringan. Berbanding dengan jisim troli yang dipenuhi dengan barang, kalau troli ni ada barang, maka jisim ni bertambah. Bila jisim bertambah, bermaksud inersia juga lebih besar. Jadi yang ni lebih sukar bergerak. Lebih sukar nak digerakkan. Okey. Jadi semakin besar jisim, semakin besar inersia yang dipunyai oleh objek tersebut. Jadi susahlah nak gerak. Kesan dia tak sangatlah. Okey. Jadi hubungan antara jisim dengan inersia ni boleh dikaji menggunakan neraca inersia. Okey, dicipta oleh NASA untuk tentukan jisim objek di stesen angkasa lepas. Okey. NASA ni masa dia nak cipta kapal angkasa lepas ni, okey, kemudian nak buat stesen ISS kat sana, dia kaji dululah berapa berat yang perlu ada, berapa, sebab dia nak tengok efek inersia tu. Efek kalau terberhenti, apakah kesan pada benda yang dibawa naik ke atas ruang vacuum tu. Okey. Okey, ini ada satu eksperimen mudah lah. Kita letak pemboleh sebenarnya.
letak pemberat, kita cuba gerakkan, kita tengok berapa banyak dia boleh pergi, berapa banyak jarak dia boleh pergi. Okay, ni boleh kira tempoh memusat Yunan, tapi kita tak buat lah. Okay, ni contoh inisial dan kerupa harian. Okay, kepala tukul yang longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Okay, hentakan laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inisial. Apa ni? Bunga ni. Okay, kepala tukul yang longgar, okay, dia dalam keadaan pegun. Bila kita gerak ke bawah, kita hentak ke bawah, dia akan cuba mengekalkan keadaan pegun dia ni. So dia akan jatuh ke bawah. Okay. Kemudian payung. Okay, payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inisial, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh dari payung. Ambil payung, pusing. Sepusing tu air atas payung tu akan bergerak. Bila berhenti pun air tu akan jatuh. Okey, titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Okey, maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Nah, itulah dia punya aplikasi lah. Okey, ini kesan-kesan negatif inisial. Ni yang saya tadi lah. Okey, kenapa kena pakai tali pinggang keledar? Okey, sebab kita nak kurangkan inisial tu, nak kurangkan kesan inisial tu. Macam saya cakap tadi, kalau kita tak pakai seat belt kita akan terhenyak ke depan terus, kita akan terus ke depan. Tapi kalau kita pakai seat belt, kita masih ada peluang untuk diselamatkan lah. Kenapa? Sebab kita cuba menahan inisial tu. Kita cuba mengenakan daya daripada luar untuk kurangkan kesan inisial. Okay? Selain daripada Adeli, selain daripada tali pinggang keledar, ada juga penyandang kepala ni. Okay, supaya kepala awak dalam keadaan relax. Kemudian kalau dah ataupun dalam keadaan relax pula. Bila berlaku break ke depan dan bila kembali ke keadaan asal ke belakang, kepala awak boleh menghentak, boleh kena penyandang kepala lah. Maksudnya kita nak elakkan kecederaan di bahagian belakang ni. Kemudian beg udara. Airbag Okay, airbag sekarang kereta dah canggih airbag kiri, kanan, depan. So katakan tak pakai seat belt, katakan mungkin seat belt rosak ke ataupun mungkin masa tu tengah nak ambil barang, so buka seat belt sekejap tiba-tiba terbrek ke. Okay. So bila awak ke depan pada setengah-setengah kelajuan untuk setengah-setengah kereta, bila kita tekan brake tu pada dengan kekuatan tertentu, dia akan menyebabkan airbag ataupun beg udara ni akan keluar. So boleh selamatkan muka. Inilah yang penting otak lah yang penting otak. Sebab ini adalah pusat segala-galanya. Okey. Kemudian semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar, kapal terbang berat bertantan, tak dapat berhenti pada dalam jarak yang pendek disebabkan inisial. Bayangkan dia terbang daripada atas pada kelajuan yang sangat tinggi dan dia nak masuk ke landasan. So dia akan ambil masa yang lama, masa yang lama untuk dia kurangkan hal laju, dan pada masa yang sama nak inisial yang penumpang dalam ni. Jadi landasan sangat panjang diperlukan. Sebab itulah landasan kapal terbang panjang. Dia turun, dia landing, dia touchdown je. Dia ambil jarak yang sangat panjang untuk dia berhenti dan landing. Untuk dia berhenti dan dia, inilah. Okay. Jadi landasan yang diperlukan sangat panjang sebab dia nak kurangkan kelajuan, pada masa sama dia nak kurangkan inisial tu. Okay, jadi barulah kapal terbang boleh mendarat dengan selamat. Jadi ini adalah kesan negatif lah. Kesan positif dia, contohnya begini Okay, jadi habis kita bab 11. Sekejap. Okay, cikgu stop record dulu, baru cikgu buka untuk peluang untuk pertanyaan